TV KPM. Aduh, dah lambat aku ni. Habis kemana cikgu ni. Aduh. Mana cikgu ni? Ni apa pula ni? Kulit kayu manis? Ni kelas memasak ke kelas sejarah ni? Bunga cengkeh. Assalamualaikum Luqman. Buat apa tu? Waalaikumsalam cikgu. Bukan apa, saya tengok ada ni apa? Ada lada hitam. Saya ingat kelas memasak. Tu Takut barang tertukar saya kelas. tu Luqman. Oh, cikgu punya. Ya, rempah tu. Oh, ya ke? Rempah ratus ni cikgu. Kita nak guna untuk apa cikgu? Kalau Luqman nak tahu, jom ikut saya masuk kelas Luqman. Okey, cantik cikgu. Okey. Tak sabar rasanya. Jom Luqman. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Luqman Hakim. Jangan terkejut, jangan tergamam. Hari ini saya bukan sebagai seorang chef, saya bukan nak memasak walaupun ada kulit kayu manis. Ada perkara yang nak kita belajar daripada 4 perkara di hadapan saya ni. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita jemput masuk cikgu kita, iaitu Cikgu Muhammad Wafi Osman. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Luqman. Subhanallah. Kalau tengok cikgu tenang rasa. Senyum manis, wajah pun ceria. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Dan saya tidak berdua sahaja, saya ditemani oleh seorang lagi jurubahasa, iaitu Cikgu Nur Asmawati binti Maddin. Itu dia. Assalamualaikum cikgu. Okey cikgu, hari ini saya difahamkan kita tidak bertiga sahaja, kita ditemani oleh murid-murid yang lain. Jadi boleh tak cikgu kenalkan mereka kepada kami semua? Boleh Luqman. Okey, silakan cikgu. Baik, hari ini kita ada saya datangkan 4 orang pelajar daripada Ma'had Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah. Yang pertama kita ada Umair di sebelah kanan atas. Okey, Umair babai sikit. Lambai sikit. Okey. Kemudian saya datangkan juga pelajar saya iaitu Said Abdul Syahid. Ya, lambai sikit Said. Okey. Kemudian di bawah sana kita ada Ahmad Nazril. Ahmad Nazril. Okey, lambai sedikit. Dan Nazril. juga yang terakhir sekali adalah pelajar saya daripada tingkatan 2 ialah Uwais Al-Hakim. Okey, terima kasih kepada keempat murid kita yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kalau tengok cikgu macam kembar ya. Putih pun putih bajunya, muka pun nampak macam sama kan. Bila Betul, senyum Luqman. tu tenang kita menengoknya. Okey cikgu, kita dah kenal cikgu, kita dah kenal jurubahasa kita dah kenal murid-murid dan kita sekarang cikgu nak kenal pula apakah tajuk dan standard pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Okey. Baik, terima kasih Luqman. Jadi alhamdulillah hari ini apa yang kita nak belajar ialah berkaitan dengan kerajaan luar sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Dan bagi standard prestasi kita yang pertama sekali adalah 5.1.4, iaitu kita nak menghubungkaitkan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman. Dan elemen kenegaraan 5.1.8, kita nak tengok nak merumuskan kebanggaan terhadap kelangsungan warisan kerajaan alam Melayu. Okey. Dan pada akhir segmen ni nanti kita akan pelajar kita dapat menyatakan 3 lokasi kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Okey. Seterusnya cikgu. Baik, Luqman, kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya ini adalah peta bagi kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Dan kerajaan-kerajaan ini sebenarnya adalah sebuah kerajaan yang masyhur. Kita ada kerajaan Gangga Negara, kita ada kerajaan Angkor, kerajaan Champa, kerajaan Kedah Tua dan kerajaan Majapahit. Dan kerajaan-kerajaan ini sebenarnya telah lama wujud. Dan untuk pengetahuan semua, kerajaan ini wujud sezaman dengan kerajaan luar daripada alam Melayu. Okay. Dan kalau kita lihat juga di sini, kerajaan alam Melayu, kerajaan yang tadi itulah muncul sezaman dengan kerajaan luar yang berada di luar daripada alam Melayu, dan ini menunjukkan bahawa kerajaan alam Melayu
telah pun membangun dan juga maju malahan setanding dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Ya. Dan kerajaan alam Melayu juga mempunyai hubungan perdagangan, hubungan diplomatik dan juga hubungan keagamaan, Luqman. Okey Luqman, untuk seterusnya kita pergi kepada kerajaan yang wujud pada abad pertama. Boleh, Jadi, cikgu. pada abad pertama kita lihat di sini ialah kerajaan alam Melayu iaitu kerajaan Funan. Jadi kerajaan Funan ini dia wujud sezaman dengan kerajaan luar iaitu kerajaan Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan juga dinasti Han. Jadi ada 4 kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan Funan. Ya. Ada 4. Okey. Dan kalau kita tengok di sini, okey, ini adalah gambar Colosseum, gambar Colosseum yang berada di bawah Empayar Rom. Colosseum ni sebenarnya dia adalah sebuah arena pertarungan bagi pahlawan gladiator. Dia terletak pada kerajaan pada zaman empayar pemerintahan Vespasian Vaisal Caspian, dan dia sangat terkenal lah sebagai pusat tarikan pelancong. Okey. Dan ini melambangkan bahawa Empayar Rom ni dia sebenarnya sudah termasyhur lah, masyhur dan terkenal dengan Colosseum ni tadi. Seterusnya kita pergi kepada abad yang ke-9. Jadi dalam abad yang ke-9 ni sebenarnya ada beberapa buah kerajaan lah yang sezaman dengan kerajaan luar. Contoh dia kita ada kerajaan luar iaitu kerajaan yang sezaman dengan kerajaan luar iaitu kerajaan Champa, Sriwijaya dan juga Angkor. Dia adalah kerajaan yang sezaman dengan Empayar Byzantine, kemudian kerajaan Abbasiyah. Dan kita lihat di sini, bagi Empayar Byzantine ni, kita ada dia punya monumen di sini, dia punya binaan dia iaitu Hagia Sophia. Hagia Sophia. Dan di sini Luqman saya ada datangkan juga dengan beberapa buah gambar lah berkaitan dengan Hagia Sophia ni. Gambar ini adalah gambar koleksi peribadi daripada rakan saya lah. Itu yang terkini ya? Ya, yang terkini. Jadi ini adalah bahagian hadapan bagi Hagia Sophia, bahagian hadapan dan juga bahagian dalam Hagia Sophia. Dan juga kalau kita tengok dekat sini sebenarnya Hagia Sophia ni Luqman, dia sebenarnya adalah sebuah gereja yang sebelum ni asalnya. Yang telah ditukar statusnya oleh pemerintah kerajaan Turki kepada muzium. Okey. Menariknya di sini Luqman, muzium ini telah dijadikan sebagai sebuah masjid dan pada tahun ini julung-julung kalinya Hagia Sophia ini telah kita gunakan sebagai tempat solat bagi solat sunat tarawih Luqman. Satu kebanggaan ya cikgu, ya, betul, bagi umat Islam. Ya betul. Baik, jadi Hagia Sophia saya rasa mungkin ada di kalangan kita yang pernah pergi. Kalau yang tak pernah pergi boleh kita rujuk kepada gambar-gambar yang ada cikgu ya. Betul Luqman. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada abad ke-14. Okey. Jadi dalam abad ke-14 ini terdapat kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Okey, kita ada kerajaan Champa, kerajaan Angkor dan juga kerajaan Majapahit. Dan kerajaan ini adalah kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan Turki Uthmaniyah, kerajaan Delhi dan juga Empayar Mongol. Empayar Mongol. Okay, jadi terdapat 4 juga buah kerajaan Turki, kerajaan Empayar Mongol, Uthmaniyah dan juga kerajaan Delhi. Baik, seterusnya kita pergi kepada saya nak tanyalah juga para pelajar saya yang berada di dalam talian ni sebenarnya saya nak tanya pada mereka, okey, di manakah lokasi-lokasi bagi kerajaan pada abad ke-9 ni? Okey. Boleh mana? Boleh cikgu, silakan. Jadi di sini saya ada sediakan peta lah. Peta dan saya nak minta mereka cuba nyatakan di manakah lokasi-lokasi bagi kerajaan pada abad ke-9. Okey. Baik cikgu, saya tanyakan dahulu adakah mereka dah bersedia belum? Bagaimana murid-murid kita? Dah bersedia dah? Kalau dah tunjuk sikit. Dah bersedia Abang Hakim? Tak ada masalah. Buat sikit macam ni sambil senyum. Barulah tenang kita menengoknya. Okey cikgu, mereka dah bersedia. Silakan. Okey. Kita teruskan. Di manakah lokasi-lokasi bagi kerajaan pada abad ke-9? Okey. Yang pertama ialah kerajaan Abbasiyah. Okey, siapakah yang ingin meneka di manakah lokasi kerajaan Abbasiyah? Silakan. Okey, sila angkat tangan. Okey, silakan. Nazril. Kerajaan Abbasiyah terletak pada lokasi pertama, cikgu. Okey, kita tengok betulkah berada di lokasi pertama? Okey, betul. Di lokasi pertama kerajaan Abbasiyah berdekatan dengan Laut Mati di sinilah. Okey, kemudian kita pergi kepada lokasi yang kedua, okey, iaitu kerajaan bagi dinasti Tang, dinasti Tang. Okey, siapa ingin mencuba? Silakan. Saya, cikgu.
Okey, silakan Umay. Dan ini sedang terletak pada lokasi kedua. Lokasi kedua. Kita tengok adakah betul? Betul, Umay. Okey, tahniah Umay. Terbaiklah. Okey, yang ketiga, di manakah terletaknya lokasi bagi kerajaan Chola? Kerajaan Chola. Saya, Okey, silakan. Said. kerajaan Chola terletak di lokasi yang ketiga. Lokasi yang ketiga. Okey, kita tengok adakah betul? Kerajaan Chola lokasi ketiga. Ya, betul. Lokasi Okey. ketiga kerajaan Chola. Dan yang terakhir sekali, silakan. Saya cikgu. Ya, Was, silakan. Empayar Byzantine terletak di lokasi keempat. Lokasi keempat. Okey. Okey, betul. Okey, jadi ini adalah lokasi-lokasi bagi kerajaan pada abad ke-9. Pada abad ke-9. Okey, seterusnya kita pergi kepada keistimewaan kerajaan luar. Okey, sebenarnya untuk makluman Luqman, Ya, sebenarnya cikgu. saya dah pun memberikan sedikit tugasan lah kepada para pelajar ni untuk mereka mencari apakah keistimewaan yang ada pada kerajaan-kerajaan luar ni. Okey, jadi untuk itu sebenarnya saya dah minta mereka mencari sedikit sebanyak maklumat untuk kita kongsikan di sini. Okey, jadi mereka kena kongsikan kepada kita cikgu lah ya. Betul, Luqman. Okey, dah bersedia ke murid-murid kita untuk kongsikan kepada kami semua? Dah Boleh kongsikan? Okey, cikgu, Okey. nak mulakan dari siapa? Okey, siapa yang ingin berkongsi untuk maklumat yang pertama ni? Okey, silakan. Saya tak ada tetapkan siapa-siapa. Silakan. Okey, Okey, terbaiklah Nazril. Silakan Nazril. Berdasarkan maklumat yang saya perolehi, Empire Rom merupakan empire yang terbesar di dunia. Ia bermula dari Rom sendiri dan meluaskan sayapnya hingga ke Mediterranean. Empire Rom menguasai wilayah Eropah, Afrika Utara dan sekitar Timur Tengah. Ya, betul tu Nazril. Empire Rom ni sebuah empire yang sangat besar, empire yang terkenal dan kedudukannya pun sangat agung sekali lah pada ketika ini. Okey, jadi untuk itu berapa kita nak bagi bintang? Okey Boleh cikgu, saya rasa kalau kita bagi 2 bintang cikgu. Okey, 2 untuk bintang kita boleh. bakar lagi semangat mereka. Betul, boleh Boleh cikgu ya. Okey, saya bagi Nazril. 1 bintang besar dan 1 bintang kecil. Okey, tadi saya- siapa? Nazril cikgu. Nazril, ya, Nazril. Okey, Nazril. Baik. Okey. Kemudian kita teruskan untuk keistimewaan yang kedua. Silakan siapa yang ingin berkongsi keistimewaan yang kedua. Okey. Saya cikgu. Okey, silakan Umair. Saya pun ingin berkongsi tentang maklumat tentang Rom cikgu. Pertarungan ketika merupakan upacara pengembangan bagi bangsawan yang kaya. Dalam pertarungan ini, 2 orang hamba akan bertarung sebagai bentuk penghormatan kepada si mati. Pertarungan ini sangat popular sehingga menjadi bentuk hiburan yang biasa bagi masyarakat di sana. Betul ke cikgu? Ya, betul tu. Perkongsian yang sangat menarik daripada Umar. Okey, tahniah Umay. Jadi saya nak tunjukkan dia punya ganjaran kepada Nazril dan Umay atas jawapan yang telah diberikan. Tahniah kepada mereka berdua. Okey. Okey, kita nak minta satu lagi lah. Boleh, satu cikgu. lagi untuk perkongsian keistimewaan kerajaan luar ni. Jadi kita minta siapa yang ingin berkongsikan? Silakan. Okey, silakan Said. Silakan. Saya ingin berkongsi berkaitan kerajaan Turki Uthmaniyah cikgu. Kerajaan Turki memberikan sumbangan yang besar dalam politik dan sosial. Dalam sistem pentadbiran, kerajaan Turki telah memperkenalkan sistem pentadbiran Islam. Mereka telah memperkenalkan jawatan Mufti Syekh Al-Islam iaitu Ketua Mufti dalam membentuk syariat Islam. Hal ini dilihat sebagai identiti bagi kerajaan Turki dan Mufti bertanggungjawab untuk mengeluarkan fatwa. Okey, terima kasih Said di atas perkongsian. Jadi sebenarnya kerajaan Turki ni identiti dia adalah pada jawatan Syekh Al-Islam itu sendiri. Ya. Mereka telah mengeluarkan fatwa lah bagi jawatan-jawatan tersebut. Okey, Jadi cikgu 2 bintang untuk Said. Okey, boleh 2 bintang untuk Said. Dia tunjuk sikit dekat kamera kita. Okey, tahniah Said 2 bintang dapat. Okey cikgu, seterusnya. Seterusnya kita minta seorang lagi lah. Boleh, cikgu. Seorang lagi. Kesian pada pelajar Betul, saya. sian, Mereka seorang dah lagi. ada dah tugasan tu tapi tak di ni. Okey, silakan yang terakhir sekali. Wise. Wise. Okey, Wise. Aspek ekonomi pula memperlihatkan kerajaan Turki di mana geografi Istanbul menjadi pusat pertemuan pedagang dari timur dan barat serta dunia Islam dan bukan Islam. Aliran perdagangan meliputi Laut Tengah, Laut Mediterranean dan Laut Hindia.
Okey, baiklah. Terima kasih Uwais di atas perkongsian. Kita bagi Uwais 1 bintang lah. Man. Okey. Kita bagi Uwais 1 bintang. Satu bintang. Tapi cikgu saya telah tertampar 2 bintang lah Okey, cikgu. tak apa. Kalau Kira 2 bonus lah cikgu ya. Okey, bonus. Okey. Okey, tahniah Wais. Okey. Baik. Okey cikgu, seterusnya. Jadi kalau kita tengok di sinilah kesimpulan yang boleh saya berikan di sini. Sebenarnya kerajaan-kerajaan alam Melayu yang ada pada ketika ini sebenarnya mereka sudah pun sangat maju dan juga setanding. Malahan mereka ni sangat membangun. Jadi kerajaan-kerajaan ini kalau kita tengok di sini pada abad pertama kerajaan yang sezaman dengan kerajaan Funan ialah Empayar Rum, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan juga dinasti Han. Bagi abad yang ke-9 kita ada Empayar Byzantine, kerajaan Abbasiyah dan juga dinasti Tang, dan abad ke-14 kita ada kerajaan luar iaitu Empayar Mongol, Turki Uthmaniyah dan juga kerajaan Delhi. Okey. Baik cikgu. Jadi itulah untuk segmen ini kita belajar tentang kerajaan luar yang sezaman. Banyak yang kita belajar dan sekarang cikgu kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh, Man. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah.